عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita sambung semula kuliah kita bacaan kepada kitab Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, dan kita berhenti minggu lepas pada muka surat 35, perenggan yang ketiga. Perenggan muka surat 35, perenggan yang ketiga, dan kita sedang bincangkan satu perkara yang disebut oleh Buya Hamka, iaitulah berkaitan dengan sunnah adalah pensyarah, pentafsir dan penjelas bagi Al-Quran. Kemudian dia kata adapun Al-Quran itu sendiri apabila diteropong dari segi sunnah itu terbahagi kepada 3 bahagian. Jadi as-sunnah, peranan as-sunnah itu pada Al-Quran dia bahagikan kepada 3 bahagian. Pertama dia sebut, kita dah baca minggu lepas, cuma sedikit ulangan. Pertama dia kata bahagian pertama iaitulah mengandungi hukum hakam yang bersangkutan dengan halal dan haram, faraid dan wajibat, yakni suruhan dan perintah yang mesti atau yang dianjurkan, iaitulah mandubat. Jadi bahagian pertama ni sunnah ada peranan dia, sama ada mendetailkan, mengkhususkan apa yang umum pada ayat Al-Quran. Jadi sunnah ada peranan. Sebab tu yang kita faham, yang saya faham, maksud dia Al-Quran itu sendiri apabila diteropong dari segi sunnah, yang tu saya faham itu maksud dia lah. Jadi sunnah ada peranan dia berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang faraid, halal dan haram dan seumpamanya sunnah mendetailkan. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua iaitulah yang kita berhenti minggu lepas, iaitulah Al-Quran bersangkutan dengan akidah atau kepercayaan. Waktu dia sebut tentang bahagian kedua ni, peranan sunnah dengan Al-Quran, peranan sunnah terhadap Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, lalu dia sebut Al-Quran menceritakan, membawa rahsia alam itu. Al-Quran menceritakan tentang rahsia alam. Maksudnya ialah mendapat kesedaran iman kepada Allah di dalam jiwa kita. Jadi Al-Quran, antara maksud utama Al-Quran iaitulah mendatangkan kesedaran iman di dalam jiwa kita. Itu dia kita berhenti di situ minggu lepas. Kemudian dia kata ia adalah bahan-bahan atau fakta-fakta yang indah sekali buat diilmukan. Maka di dalam mentafsirkan ayat-ayat keadaan alam ini adalah 2 hal yang perlu. Dia kata untuk kita memahami ayat-ayat yang tentang alam, dia sebut benda ni di bawah perkara yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah. Tapi satu perkara yang kita kena jelas, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan persoalan akidah bukan hanya terfokus pada isu alam sekitar saja, bukan terfokus maksud benda-benda yang berkaitan peredaran alam semata-mata. Bahkan akidah yang dibina oleh Al-Quran untuk orang Islam faham, iaitulah menyedari bahawasanya semua yang tercipta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha gagah perkasa, yang kita bincangkan perkara itu dalam perbincangan tauhid rububiyah. Allah menurunkan hujan. Tengok dalam Al-Quran Allah Taala kata alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Semua ayat itu menceritakan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan, kehebatan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjadikan dunia ni. Allah Taala sebut alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu dalam keadaan terhampar? Terhampar pada penglihatan manusia pada ketika itulah. Terhampar dalam bentuk kita bergerak, kita tengok bumi terdampar di hadapan kita. Kita bergerak ke depan lagi, bumi terdampar di hadapan kita. Kita bergerak lagi sehingga tak ada penghujung. Lalu Al-Quran kata alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah Ta'ala, bukankah kami, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan bumi dalam keadaan terhampar? Terhampar dalam erti kata penglihatan manusia sedemikian. Kerana manusia tak dapat melihat bumi dari angkasa.
Sebab tu Al-Quran tak cerita tentang bulatnya bumi ni, disebabkan Al-Quran berbicara dengan manusia dengan kadar kemampuan yang dia ada pada ketika itu. Tapi saya nak bagi tahu, bukan Quran hanya fokus kepada alam ni saja. Bahkan sebenarnya setiap manusia Allah Ta'ala telah fitrahkan kepada mereka memahami akan keberadaan pencipta. Lalu Al-Quran datang menyatakan siapa sebenarnya pencipta, siapa sebenarnya yang mencipta semua yang kita nampak ni. Di samping tu Al-Quran menceritakan tentang fakta-fakta indah sekali, fakta-fakta indah tentang alam ni. Itu yang kedua ni baru yang dimaksudkan dengan buya hamka. Tetapi kita kena tahu, saya tekankan lagi sekali, bukan itu sahaja Al-Quran bercakap tentang nak membina akidah. Bukan itu saja. Kemudian kata dia, di dalam menafsirkan ayat-ayat keadaan alam ini, kalau kita jumpa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam, untuk kita tafsirkan ayat-ayat tersebut, kata dia, adalah dua hal yang perlu ada dua kelengkapan untuk seseorang yang hendak memahami dengan baik ayat-ayat tentang alam. Pertama, kata dia, pengetahuan kita tentang makna dari tiap lafaz yang tertulis di dalam ayat itu. Pertama, mesti ada kemampuan untuk memahami ayat Al-Quran. Pertama, mesti ada kemampuan dari sudut kemahiran berbahasa Arab. Mesti ada kemahiran sehingga kita dapat menguraikan kalimah-kalimah Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua, pengetahuan kita tentang ilmu alam yang berkenaan dengan ayat itu. Kita kena ada juga pengetahuan tentang ilmu alam yang berkenaan dengan ayat itu. Kemudian disebut, di sinilah kita sambung minggu lepas. Kata dia, terus terang kita katakan di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah atau sunnah itu tidaklah banyak meninggalkan penjelasan tentang itu. Tentang apa? Tentang hakikat alam. Nabi tak terangkan secara detail, demikian juga sunnah tidak menerangkan secara detail. Kemudian kata dia, pengetahuan tentang alam belumlah meluas pada masa itu, pada masa Nabi SAW. Pengetahuan tentang alam ni tak banyak. Jadi bagaimana Nabi nak terangkan di zaman baginda tentang alam? Nabi tak boleh nak terangkan, baik dalam masyarakat Arab sekeliling maupun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Arab tak tahu tentang ilmu alam, maksudnya ilmu bintang apa semua tu mereka tahu, tapi mereka tak tahu secara detail. Nabi SAW dan para sahabat tahu turun hujan, tapi mereka tak tahu macam mana proses penurunan hujan. Mereka tahu awan yang membawa hujan, mereka tahu, tapi mereka tak tahu secara detail seperti mana ilmu sains jumpa pada hari ini, seperti mana yang diterokai oleh ilmu sains pada hari ini. Mereka tak tahu. Kemudian kata dia, tidaklah kita salah kalau kita katakan bahawa Rasulullah tidak mengetahui ilmu falak dan ilmu hisab. Tak salah kalau kita kata Rasulullah tak tahu ilmu falak dan ilmu hisab, dan itu tidaklah satu kehinaan dan cacat bagi baginda, malahan itulah kemegahan baginda. Kalau kita kata Rasulullah tak tahu ilmu falak dan Rasulullah tak tahu ilmu hisab, bukan maksud satu keaiban dan kecacatan kepada Rasulullah. Tak ada kecacatan, bahkan sebenarnya kemegahan kepada Nabi. Sebab apa kemegahan? Kerana semua ilmu yang Nabi perolehi adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sebab tu barangkali saya dah sebut dalam kuliah di awal hari itu, memang Nabi tak tahu semua perkara. Nabi tahu berdasarkan perkhabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi diberi pengkhususan menyampaikan ilmu, iaitulah ilmu yang berkaitan dengan agama, ilmu yang berkaitan dengan syariat. Apa perintah Allah, apa tegahan Allah, bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala halalkan, apa yang Allah Ta'ala haramkan. Itu tugas Nabi. Kalau orang tanya tentang agama Nabi tak tahu, mustahil Nabi tak tahu. Kalau tanya tentang agama, mustahil. Tapi kalau tak, orang tanya tentang urusan dunia, Nabi tak tahu. Salah satu bukti dia iaitulah bagaimana Nabi SAW, kita dah sebut dalam kuliah sebelum ni, Nabi melihat para sahabat kawinkan pokok tamar. Kemudian Nabi tegur, Nabi bagi pandangan, Nabi kata tak payahlah, biar dia tumbuh sendirilah. Kalau kawinkan pokok buat apa?
Lalu sahabat berhenti daripada mengahwinkan pokok tamar dan ternyata hasil pada tahun tu tak banyak seperti tahun-tahun yang lepas. Lalu sahabat datang kepada Nabi tanya perkara itu, lalu Nabi SAW sebut perkataan baginda yang masyhur, iaitu antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Menunjukkan Nabi tak tahu tentang itu. Dan perkara itu bukanlah satu keaiban, satu kerendahan kepada Nabi. Tak sama sekali. Kerana yang tugas yang menjadi khas tugas Nabi adalah menyampaikan agama kepada manusia. Namun begitu, kita tak boleh kata Nabi tak tahu semua urusan dunia. Tak boleh juga. Kita tak boleh kata Nabi jahil dalam semua urusan dunia. Tak boleh juga. Kerana terbukti beberapa ataupun banyak perbuatan Nabi dalam urusan dunia menjadi contoh teladan kepada kita sampai hari ini. Terutamanya dalam urusan yang paling besar dalam urusan dunia, iaitulah urusan pentadbiran negara. Urusan siasah politik. Ternyata cara Nabi memerintah Madinah, menguruskan urusan orang Islam di Madinah, menjadi contoh pada hari ini. Sedangkan itu urusan dunia. Tapi bukanlah bermaksud Nabi tahu kesemua urusan dunia. Itu maksud, apatah lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam cakrawala, angkasa lepas dan semuanya. Nabi sama sekali tidak mengetahui seperti mana ahli sains yang tahu pada hari ini. Sama sekali tak tahu. Itu yang dimaksudkan oleh Buya Hamka dalam tafsir ini. Kemudian kata dia lagi, bacalah surah Yunus. Cuba baca surah Yunus. Dia kata ayat yang kelima. Di sana diterangkan bahawa Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditentukan jangka ukuran jalannya masing-masing. Peredaran matahari dan bulan itu ditentukan oleh Allah. Dalam ayat itu nyata-nyata diterangkan bahawa yang demikian itu ialah supaya kamu mengetahui bilangan tahun ke tahun dan ilmu hitung. Tetapi Nabi sendiri tidak pandai ilmu hisab. Cuba tengok dalam ayat Quran surah Yunus ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayat liqaumin ya'lamun. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala menciptakan matahari, bulan yang bercahaya apa semua. Untuk apa? Lita'lamu adad wa qaddarahu manazila lita'lamu. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala telah tetapkan manazil setiap planet itu lita'lamu, supaya kamu semua tahu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu bilangan-bilangan tahun dan pengiraan. Sedangkan di dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebut, kata baginda, inna ummatan ummiyatan. Nabi sebut, sesungguhnya kita semua ni adalah kaum yang ummi, satu umat yang ummi, yang ni tidak boleh membaca dan menulis. La naktubu wa la nahsub. Nabi kata kita tak boleh nak tulis, kita tak reti tulis, dan kita tak boleh menghitung, mengira. Sedangkan Al-Quran kata li ta'lamu adadas sinina wal hisab, untuk kamu semua mengetahui bilangan tahun-tahun dan pengiraan. Sedangkan Nabi kata la nahsub, kita tak boleh mengira. Jadi tu, sebab tu Buya kata sedangkan dalam ayat itu nyata diterangkan bahawa demikian itu ialah supaya kamu mengetahui bilangan tahun ke tahun dan ilmu hitung. Tetapi Nabi sendiri tidak pandai ilmu hisab. Dah tentulah dari sudut ilmu tu, dah tentulah ada pihak lain yang lebih mengetahui berbanding Nabi SAW, selagi perkara itu tidak dikhabarkan oleh Allah kepada baginda. Dalam surah Al-Isra ayat 11 kata dia, dalam surah Al-Isra ayat 11, dalam surah Al-Isra ayat 11 pun bertemu makna yang sama. Di sana dikatakan bahawa Allah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda dari kebesaran Allah. Tuan-tuan betul kan? Isra ayat 12, bukan Isra ayat 11. Isra ayat 11 tak sebut tentang tu. Isra ayat 11 menyebut wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Manusia ni dia minta tak elok kat diri dia, seperti mana dia minta benda elok, dia minta benda baik. Manusia ni kadang-kadang ada ketikanya dia minta benda baik dari Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang dia minta benda buruk untuk diri dia sendiri. Kemudian kata dalam surah Isra ayat 12 tu Allah Ta'ala kata wa kana al insanu ajula, manusia ni gopoh. Itu ayat 11, Isra ayat 11. Ayat yang dimaksudkan oleh Buya Hamka iaitulah ayat surah yang sama, bukan ayat 11 tapi ayat 12,
Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Itu ayat yang dimaksudkan oleh Buya Hamka, yang bermaksud di mana di dalam ayat ini dikatakan bahawa Allah menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda dari kebesaran Allah. Ayat ini sebut, ayat 12. Pertandaan malam dihapuskan, famahawna ayatal lail, kami padam tanda-tanda malam itu, dan petanda siang pun datang dan ganti dengan tanda-tanda siang, kecerahan, fajar, matahari dan seumpamanya. Semua Allah Ta'ala buat itu supaya kamu tahu bilangan tahun dan hisab. Supaya tahu bilangan tahun dan hisab. Dan ayat yang serupa maksudnya dari mulut Nabi supaya umatnya mengetahui hal itu dan menambah ilmunya. Padahal di dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, baginda bersabda bahawa baginda dan umat dikelilingnya di waktu itu adalah umat yang ummi, tidak tahu menulis dan tidak tahu baca. Bilangan bulan yang nyata ialah 29 dan 30. Cuma itu baginda yang tahu. Cuma itu baginda yang tahu. Hadis yang saya baca tadilah, iaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Kata Nabi SAW, inna ummatan ummiyatan la naktubu wa la nahsub asyhahru hakadha wa hakadha. Nabi kata, hadis Bukhari Muslim, yang bermaksud sesungguhnya kita ni umat yang ummi, tak boleh menulis dan tak boleh menghitung. La naktubu wa la nahsub, kita tak boleh menulis dan kita tak boleh menghitung. Asyhahru hakadha hakadha, Nabi kata, bulan yang kita tahu sama ada 29 atau 30. Itu maksud hadis Nabi. Itu yang Buya Hamka beritahu ni. Bilangan bulan yang nyata ialah 29 dan 30. Maksudnya Nabi dan kebanyakan para sahabat ataupun Nabi sendiri tak tahu nak hisab, ilmu hisab, kedudukan bulan di mana, kedudukan bintang di mana. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu benda tu. Sedangkan dalam ayat Al-Quran kata dijadikan planet itu li ta'lamu adada sinin wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan hari, perhitungan bulan. Tapi Nabi tak tahu ilmu perhitungan tu. Buya Hamka nak membuktikan kenyataan dia yang mana ilmu falak itu tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia nyatakan, kita ulang lagi sekali, perkara itu bukanlah satu keaiban dan kecelaan, bukanlah satu keaiban dan kelemahan kepada Nabi, bahkan ia merupakan satu kehebatan, kerana Nabi tak tahu banyak perkara melainkan dari ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dia, dalam soal-soal yang berkenaan dengan hal ehwal dalam alam ini, seorang pentafsir hendaklah menuruti perkembangan ilmu pengetahuan. Ini pesanan daripada Buya Hamka yang kita semua kena ambil tahu. Untuk menafsirkan Al-Quran, sepatutnya pentafsir kena ada ilmu yang berkaitan dengan alam, ilmu semasa ni kena ada juga, supaya tafsiran Al-Quran itu hidup dengan masa, dengan zaman. Kalau kita tilik tafsir-tafsir yang dikarang di zaman lampau, dapatlah kita lihat betapa corak ilmu orang di zaman itu yang masih sangat ketinggalan oleh kemajuan ilmu pengetahuan alam di zaman moden ini. Kalau kita bandingkan tafsir dahulu dengan ilmu pada hari ini, terutamanya dah tentulah dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan falak, ilmu sains, ilmu tu. Dah tentulah kita akan tengok bagaimana ilmu orang dahulu ketinggalan berbanding zaman sekarang. Ilmu alam, ilmu sains itulah. Tapi dari sudut penafsiran, maksud sebenar Al-Quran tu dah tentu generasi kemudian sama sekali tidak boleh menandingi keunggulan dan kehebatan generasi awal umat Islam. Tiap dilihat ayat-ayat itu dengan kaca ilmu pengetahuan yang ada di zamannya, kian tampak perubahan tafsirnya. Adapun ulama zaman kita ini yang banyak mentafsirkan panjang lebar tentang ilmu pengetahuan keadaan alam itu ialah Syekh Tantawi Jauhari. Syekh Tantawi Al-Jauhari. Syekh Tantawi Al-Jauhari ini, Tantawi dia, Tantawi dengan ta. Tantawi Jauhari ini seorang ulama tafsir ataupun alim Mesir. Dia ada kitab tafsir. Nama kitab tafsir dia Al-Jawahir. Al-Jawahir fi Tafsiril Quranil Karim.
Jadi kitab tafsir tu. Dia meninggal pada tahun 1940 Masihi. 1940. Lama dah lah. Kita sekarang dah 20. Nama dia Tantawi Jauhari. Jadi Buya Hamka kata dalam tafsir itu dia banyak cerita, dia kaitkan dengan Al-Quran dengan ilmu semasa. Asal sahaja kita ingat tujuan ayat-ayat itu, iaitu memperkuat tauhid uluhiyah dan rububiyah, tidaklah ada salahnya jika kita tafsirkan ayat-ayat itu menurut pengetahuan kita, yang ini pengetahuan semasa, bukan menurut pengetahuan kita yang tidak berpengetahuan. Bukan maksud itu. Dan tentulah dia maksudkan di sini menurut pengetahuan kita, pengetahuan ilmu semasa. Kena tahu ilmu semasa lah, baru kita boleh tafsirkan Al-Quran. Tak boleh menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu kita dari diri kita, tak boleh sama sekali. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian golongan makrifat yang ada pada hari ini. Boleh mengaku kata tak pernah mengaji mana. Dia mengaku dia tak pernah mengaji mana, Allah Ta'ala bagi ilham kat dia. Subhanallah. Mana dia tahu Allah Ta'ala yang beri ilham? Kenapa dia tak kata syaitan yang bagi ilham kat dia? Ternyata yang mengilhamkan dia segala apa yang dia cakap tu adalah syaitan, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi disebabkan kejahilan dia sendiri, dia rasa benda itu sebagai ilmu. Tapi sebenarnya bukan ilmu, sebaliknya sampah yang tidak ada nilai sama sekali. Dan jika di dalam tafsir kita ini terdapat beberapa keterangan yang tidak memuaskan terhadap ayat-ayat yang demikian, sekali-kali bukanlah ayat itu sendiri dan makna yang terkandung di dalamnya yang salah. Poin yang disebut oleh Buya Hamka ni merupakan poin yang sangat penting untuk kita semua. Kalau salah penafsiran, bukan ayat Al-Quran yang salah. Kalau ada apa-apa penafsiran yang salah dan tersilap ataupun tak kemas dan seumpamanya, Al-Quran tak salah. Tetapi melainkan, kata dia, tentu sahaja pentafsirlah yang kurang pengetahuan. Kalau ada kekurangan dalam penafsiran Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah, tetapi orang yang menafsirkan Al-Quran itu yang lemah, yang gagal memenuhkan diri dia dengan ilmu tafsir. Hal ini juga, bila kita sedar perkara ini, maka kita kena iktiraf satu perkara, iaitulah manusia ni tak akan dapat capai kemuncak ilmu, siapa pun dia. Kalau Nabi pun tak boleh dapat capai kemuncak ilmu pengetahuan, bagaimana ahli sains? Ahli sains lagilah tak dapat capai kemuncak ilmu. Dulu ahli falak kata planet ni ada berapa? Saya pun tak ingat, 7 ke 9. Hari ni dah ternyata mereka dapat kesan lagi planet-planet yang baru yang mereka nampak. Dulu barangkali mereka kata, oh planet ni ada 7 atau 9 final sekali. Tiba-tiba hari ni dah nampak yang baru, menunjukkan, sebab tu penyataan Buya Hamka ni sendiri sebenarnya, kita kembali kepada yang minggu lepas. Kalau ada hadis, selagi hadis itu sahih, pada nilaian akal ataupun ilmu manusia, melihat hadis itu seperti bertentangan dengan Al-Quran, kita tak boleh tolak sama sekali. Selagi hadis itu sahih. Sebab apa tak boleh tolak? Kerana ilmu manusia tak akan sampai pada kemuncak dia. Kenapa kita terlampau gopoh nak menolak hadis yang sahih? Hanya semata-mata pada nilaian kita dia bertentangan dengan Al-Quran. Menunjukkan bila kita sedar ilmu manusia tak sampai kemuncak, mana kita tak boleh tolak hadis yang sahih. Kita kena tawakuf, kita kena wallahu a'lam, tak tahu. Barangkali akan datang zaman kemudian, mengetahui hakikat sebenar, mereka akan terangkan kepada kita. Kerana bukankah Al-Quran mengatakan walikulli dhi ilmin alim, bagi setiap orang yang mengetahui itu ada orang yang lebih mengetahui pada dia. Kalau kita rasa macam kita alim dalam satu bab, ada orang lain lebih mengetahui berbanding kita. Orang yang lebih mengetahui daripada kita, ada orang lain pula lebih mengetahui tentang dia. Likulli dhi ilmin alim. Atas setiap orang yang mengetahui itu, ada orang yang lebih mengetahui daripada dia. Mesti ada, sedemikianlah. Orang agama dia kena ada sifat ni, baru dia jadi munsif, baru dia jadi seorang yang insaf. Jangan jadi macam orang yang tak mengaji agama. Dia rasa macam dia cerdik, hanya dapat PhD dia rasa macam dia cerdik belaka. Semua benda dia tahu. Tak, orang agama kena bersifat insaf. Dia kena tahu maklumat yang sampai kat dia, dia tak akan mampu untuk menghimpun ke semua maklumat dalam diri dia. Dia tak akan mampu. Ilmu tu berselerak pada orang-orang yang alim. Berselerak, merata. Allah Ta'ala telah bahagikan ilmu tu sedemikian. Itu pun dapat dimaklumi kerana pengetahuan penulis tafsir ini tentang ilmu keadaan alam itu sangatlah kurang. Saya cuba tuan-tuan tengok.
Ilmu ni kita manusia, hatta para nabi saya sebut tadi, hatta para nabi tak akan dapat ilmu kemuncak, tak akan dapat. Kita baca dalam surah Al-Kahfi bagaimana Nabi Musa AS, nanti pun Buya Hamka ada sentuh perkara ni. Kisah Nabi Musa berjalan dengan Khidir, Nabi Khidir kan. Kenapa peristiwa itu berlaku? Dalam Bukhari, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari menceritakan Nabi Musa satu hari dia berkhutbah di hadapan Bani Israel. Dia khutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki tanya, "Wahai Musa, siapa orang yang paling alim atas dunia ni?" Orang tu tanya kat Nabi Musa macam tu. Nabi Musa ketika nak jawab soalan tu dia fikir, dia rasa, aku Nabi, adakah orang lebih mengetahui daripada aku? Aku dapat khabaran daripada Allah Ta'ala. Lalu terus dia jawab, "La, tak ada, melainkan aku paling alim sekali." Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak setuju dengan jawapan Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada Nabi Musa, ada orang lebih alim daripada kamu. Sepatutnya Nabi Musa tak jawab macam tu. Sepatutnya dia jawab, "Wallahu a'lam." Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Dalam Sahih Bukhari. Lalu bila Allah Ta'ala kata ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, menyebabkan Nabi Musa nak tahu siapa dia, iaitulah Khidir. Itu yang berlaku perjalanan yang semua kita tahu dalam surah Al-Kahfi. Itu Nabi, apatah lagi manusia. Saintis ke dia, profesor serba tahu ke apa ke, ternyata ilmu dia tak akan maksimal, tak akan kemuncak, tak akan. Kalau kita sedar perkara itu, maka kita sama sekali tidak akan menolak hadis ahad, sekalipun pada akan nampak seperti bertentangan dengan Al-Quran. Sama sekali tak akan bertolak. Selagi hadis itu sahih, kita wajib terima keberadaan hadis itu daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagian ketiga pula, dia kata bahagian ketiga dari Al-Quran ialah yang bersangkut dengan kisah-kisah dan cerita-cerita zaman lampau. Bahagian pertama dia kata iaitulah tentang hukum hakam, faraid dan seumpamanya. Bahagian kedua tentang alam bagi tujuan untuk memperkukuhkan iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian bahagian ketiga yang ada dalam Al-Quran ialah bersangkutan dengan kisah-kisah dan cerita-cerita zaman lampau. Maksud dan tujuan cerita itu ialah untuk pengajaran dan i'tibar. Di dalamnya banyak disebutkan perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah menegakkan faham tauhid dan soal jawab di antara mereka dan umat yang mereka datangi. Kisah Nabi Lut, kisah Nabi Saleh, Nabi Hud, banyak lagi, Nabi Lut dan Nabi kaum Ad, wa ila adin hudan, Nabi Hud Allah Taala utuskan kepada kaum Ad, Nabi Saleh dan nabi yang lain, Nabi Ibrahim dialog dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Semua tu dikhabarkan kepada kita untuk kita mengambil i'tibar. Banyak kita bertemu nama Nabi-Nabi sejak dari Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Ismail dan lain-lain. Dan yang terbanyak sekali disebutkan ialah kisah Musa. Baik ketika baginda menentang Fir'aun maupun setelah memimpin Bani Israel selepas menyeberangi Laut Qulzum menuju Palestin. Banyaklah kisah Nabi Musa ni. Banyak, terutama dalam surah apa? Ali Imran kan. Sehingga hampir-hampir sahaja surah Ali Imran itu tidak bercakap benda lain melainkan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Maksud segala kisah itu termasuk kisah panjang seluruh surah, iaitu kisah Nabi Yusuf. Satu surah cerita tentang Nabi Yusuf. Bukanlah kisah itu sendiri yang dimaksudkan, melainkan isi pengajaran dan perbandingan, yakni i'tibar yang ada di dalamnya. I'tibar tu yang nak ditekankan. Bukan kisah Nabi Yusuf segak. Ia disebut dalam Al-Quran. Orang ramai pihak tergoda dengan Nabi Yusuf. Tapi bukan itu yang tujuan utama. Tujuan utama i'tibar, pengajaran yang hendak diambil. Karena itu bila kita baca Al-Quran, kita sepatutnya tak menyebutkan diri apa nama wanita Mesir yang terpikat dengan Nabi Yusuf. Apa nama dia? Zulaikha lah, apa semua. Itu bukan benda penting. Zulaikha ke dia, apa kan nama dia, bukan benda yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah pengajaran daripada kisah yang terdapat di dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf segak tara mana, hidung tinggi ke, bibir dia tebal ke, nipis ke, itu bukan benda penting. Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh badan kita dan gambaran rupa paras kita. Tetapi yang Allah Ta'ala tengok adalah hati kita, mahu mengambil pengajaran dan i'tibar ataupun tidak. Kesilapan kita bila kita baca Al-Quran, kita cuba cari benda-benda yang
tak penting. Itu kesilapan sebahagian orang yang membaca Al-Quran. Kemudian kata dia, cara penafsiran dia ialah bahawa satu bahagian dapat melengkapkan bagi yang lain. Misalnya kisah perjuangan Musa, kita dapat mengetahui keadaan Musa sejak dia baru lahir ke dunia sampai seluruh tingkat perjuangannya dengan mentafsirkan satu bahagian ke bahagian yang lain. Dan setelah kita selidiki di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, penafsiran tentang kisah ini adalah sedikit sekali. Tak banyak sebenarnya hadis-hadis sahih tentang cerita-cerita umat terdahulu. Cerita-cerita Nabi terdahulu tak banyak. Kenapa? Kerana tak penting. Kerana tak penting. Bukan tak penting lah, maksudnya bukan utama, bukan paling penting sekali. Yang ada agak banyak ialah dari riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkemuka sekali. Yang ada banyak kisah-kisah umat terdahulu ni, iaitulah berdasarkan cerita daripada sahabat. Riwayat daripada sahabat Nabi yang masyhur, antaranya Abdullah bin Abbas, antaranya lagi Abdullah ibnu Mas'ud. Ni dua orang jagoh lah, dua orang jagoh. Mereka banyak cerita tentang umat-umat terdahulu. Kata Buya Hamka, namun kadang-kadang beliau pun mengakui bahawa tafsir itu juga yang beliau terima dari riwayat ahlu kitab. Banyak lagi tabi'in, iaitu murid-murid dari sahabat-sahabat Rasulullah yang mengeluarkan riwayat-riwayat sebagai tambahan dari apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kebanyakan kisah-kisah dahulu ni diceritakan bukan dari Rasulullah. Ada cerita dari Rasulullah tapi tak banyak. Yang banyak tu datang dari para sahabat. Antaranya Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Mas'ud. Demikian juga riwayat-riwayat sahabat yang lain. Abu Hurairah juga ada. Kemudian dia kata, kita kemukakan di sini misal, contoh dia, iaitu kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa berjalan diiringi oleh bujangnya. Bujang ni apa? Budak kot. Budak orang kali. Dan kurungan dia kata, menurut riwayat setengah ahli tafsir, ialah Nabi Yusha. Sebahagian betul, banyak kitab tafsir sebut Yusha bin Nun. Orang yang Nabi Musa pergi cari Khidir tu, Nabi Khidir tu, bersama dengan dia Yusha bin Nun, ramai, banyak kitab tafsir sebut. Ibnu Katsir sebut, Al-Imam Al-Baghawi dalam Tafsirul Baghawi sebut, Qurtubi lagi lah, Qurtubi, Tabari semua sebut nama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, ya, waw, shin, ain, Yusha bin Nun. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa ikan di jinjing bujang itu melompat ke laut. Quran sebut kan, dan membuat jalannya sendiri dengan ajaib ke dalam laut. Maka menurut tafsir dari Sa'id ibn Jubair, ikan itu ialah seekor ikan yang telah dikeringkan dan dibelah dan telah diasin. Dia telah diasin ni yang saya faham, yang telah digaramkan kot kan. Dan sebahagian dari kepalanya telah dimakan oleh Yusha. Artinya dia akan mati melompat ke laut. Tapi sebenarnya riwayat ni bukan hanya sekadar Sa'id bin Jubair begitu saja. Bahkan riwayat ni sebenarnya ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan ada juga di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan Nabi Musa kata kepada Yusha, khudh nunan mayyitan, bawa ikan nun yang mati. Mana dalam Bukhari, haitsu yunfakhu fihi ruh, supaya boleh ditiupkan semula ke dalamnya ruh. Dalam riwayat Muslim dinyatakan, tazawwad hutan malihan, buat bekal daripada ikan yang malih, ikan yang dibuh garam, yang telah digaramkan. Haitsu tafqudul hut, sehingga dia hilang daripada kita. Wallahu alam. Dia benda-benda macam ni, Buya Hamka dia nak tunjuk, dia seperti nak tolak cerita tu. Tapi bagi saya, wallahu alam, dia sepatutnya kalau kita nak buat contoh, biar contoh semasa, ilmu semasa. Jangan kita buat contoh dengan alam umat terdahulu. Kerana hukum umat terdahulu tak sama dengan kita. Kalau ikan tu hidup, bukan ikan mati, buat apa bawa dalam perjalanan? Kenapa bawa dalam perjalanan? Kerana nak makan ikan tu, betul tak? Bila dah terlepas lama, lepas tu Nabi Musa kata, macam ghada ana qad macam mana? Siapa yang hafaz surah Al-Kahfi? Qad balaghana min safarina hadha nasaba, ayat surah Al-Kahfi.
Bila Nabi Musa rasa lapar, minta ikan tu kita nak makan, dah sampai kita dah lapar dah sekarang ni, kita nak ikan. Baru pemuda yang ikut serta dalam perjalanan bersama Nabi Musa, nasi itu dia kata, aku terlupa, wala ansanihu illa syaitan, dan tidaklah yang melupakan aku melainkan syaitan. Dalam surah Al-Kahfi sendiri sebut. Jadi kalau kita nak kata ikan tu hidup dalam suasana Mesir, bawa pergi berjalan ke jauh, lagilah tak logik. Dari sudut alam zaman sekarang lagilah tak logik kan. Dah tentulah ikan tu ikan yang tazawud, dia zat, dia berbentuk bekalan makanan untuk dimakan. Dia hidup semula ke, yang ternyata dia lompat masuk ke dalam laut. Jadi dengan hanya sekadar ilmu zaman ni kita rasa macam tak kena, kita tak boleh buat perbandingan yang macam tu. Disebabkan kisah Nabi Musa dan Khidir ni kisah umat terdahulu, begitu lama. Jadi tak bolehlah kita nak ukur dengan akal kita. Saya tak apa nak setujulah isu ni. Tapi tak apalah. Benda tu, kalau kita nak buat contoh, kita ambil contoh semasa. Kita buat contoh semasa. Banyak lagi contoh semasa. Seperti sebagai contoh alam yang ada dalam kitab-kitab tafsir, sebut tentang duduk apa? Yang saya sebut kepada tuan-tuan, bumi 7 lapis tu, sebahagian mereka memahami selepas bumi ni ada laut. Selepas laut tu ada bumi pula, itulah bumi lapisan kedua. Selepas bumi lapisan kedua ada laut lagi. Kemudian selepas laut ada pula bumi lapisan ketiga. Itu nampak sangat katul lah. Jadi perkara macam tu bolehlah kita buat contoh. Tapi tentang kisah Nabi Musa ni kita ya. Kita kata kita tak boleh tolak kisah yang ada tentang kisah ikan, kita tak boleh tolak. Selagi dia ada dalam hadis yang sahih, maka kita terima dia. Apa? Dia kalau dalam hadis terbukti, dalam hadis yang sahih yang katanya khudh nunan mayyitan, ambil ikan nun yang mati. Tapi kita nak tolak, tak mati, naknya dia hidup. Payahlah kita nak tolak. Tak mustahil. Zaman tu Allah Taala hidupkan dia semula, sehingga dia boleh masuk ke dalam laut. Apa masalahnya? Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ikan daripada tiada. Amat mudah untuk Allah kata kun, jadi pada ikan tu sekalipun dia telah mati, untuk dia hidup semula dan masuk ke dalam laut. Yang penting zaman Nabi Musa tak sama dengan kita. Apatah lagi ada hadis yang menunjukkan betapa berbezanya zaman Nabi Musa dengan zaman kita. Laula banu Israil, kata Nabi, lam yakhnazil lahmu. Kalaulah bukan disebabkan Bani Israel, daging tak akan membusuk. Zaman kita tak boleh terimalah benda tu. Tetapi yang penting zaman berbeza, Nabi berbeza, masa berbeza, syariat berbeza, hukum hakam yang diturunkan pun berbeza. Sama sekali kita tak boleh buat andaian-andaian seperti ini. Kemudian kata dia, tengok dia kata apa? Ini adalah tafsir yang kata Sa'id bin Jubair terimanya daripada riwayat Ibn Abbas. Tetapi dari hadis Nabi yang sahih tidak ada, dan dalam ayat itu sendiri tidak ada tersebut ikan itu telah mati. Memanglah, tapi buat bekalan, buat apa kalau tak mati? Ikan dia matilah. Dikeringkan, tak ada sebut dalam ayat, tapi dah tentulah kalau buat bekalan, dah tentulah dia dikeringkan dan diasin, diletakkan garam. Sehingga kalau kita tidak membaca tafsir, bahkan langsung sahaja membaca ayat, kita dapati bahawa ikan itu adalah hidup. Itu pada penafsiran dia lah, pada kefahaman Buya Hamka. Lalu melompat ke laut setelah melihat air, setelah ikan semelang, barangkali nama ikan di Indonesia, atau ikan panjang, atau ikan belut, dan beberapa macam ikan lagi yang dapat tahan berjam-jam di luar air dan langsung melompat ke air, atau kalau ada kesempatan. Maknanya dia kata ikan tu hidup. Ikan tu hidup dan boleh bertahan duduk dalam tak duduk dalam air berjam-jam lamanya. Dia kata macam itulah. Tapi kita kata tak mustahil. Kalau hadis sabit menyebutkan ikan tu ikan yang dah mati, maka kita terima hadis. Kita terima hadis. Kemudian dalam ketiga inilah yang bahagian ketiga inilah yang agak rumit, iaitu dalam Al-Quran yang menyebut tentang kisah-kisah umat terdahulu. Itu yang rumit, kata dia. Di dalam penafsiran Al-Quran, di bahagian inilah kita kerap kali bertemu dengan dongeng-dongeng yang tidak masuk akal kalau dibangsakan kepada agama Islam yang menghormati kemurnian akal. Kita ulang lagi sekalipun dia bertentangan dengan akal, selagi dia datang dari hadis yang sahih, maka kita mesti terima riwayat hadis yang sahih, sekalipun dia bertentangan dengan akal. Sebagai satu tafsir tentang bintang seroja, dia bagi contoh barangkali bintang timur,
Yang menurut satu tafsir katanya bintang itu adalah penjelmaan dari seorang perempuan cantik yang pernah diganggu oleh malaikat Harut dan Marut. Ini nampak sangatlah. Ini salah satu contoh jelas yang mana riwayat tidak sahih. Riwayat itu tidak sahih, tidak ada riwayat yang sahih. Dia bukan neraca kita bukan akal. Neraca kita adalah sahih ataupun tidak riwayat itu. Kalau riwayat sahih, wajib terima riwayat sahih. Sekalipun bertentangan dengan akal pada ilmu kita pada hari ini. Tapi hakikat sebenarnya pasti tak akan bertentangan dengan akal. Cuma ilmu tak cukup lagi yang sampai kat kita. Tapi kemudian kalau riwayat itu riwayat yang daif, kita tolak. Kalau dia bertentangan, tak payah tunggu dah ustaz mana tahu kalau ada ilmu bertambah nanti. Tak. Riwayat daif kita tolak. Kerana dia bertentangan dengan akal. Di dalam inilah campur aduk di antara yang masuk akal dan yang karut, di antara dongeng-dongeng dan kenyataan, sehingga berkali-kali kebenaran ayat Al-Quran diliputi oleh lumut khurafat yang tidak masuk akal. Dia kata, banyak ayat Al-Quran ini dikacau, diganggu gugat oleh lumut khurafat, kata dia. Benda-benda khurafat yang campur aduk dalam ayat, yang campur aduk dalam cerita, sehingga menyebabkan ayat Al-Quran itu seperti tidak hidup ketika menafsirkannya kepada orang ramai. Inilah yang dinamakan Israiliyat, kata dia. Inilah yang dinamakan Israiliyat, iaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang Yahudi yang masuk Islam. Itu dia Israiliyat, kata dia, cerita orang Yahudi yang bawa masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kata Buya Hamka, di dalam inilah campur aduk di antara masuk akal dan yang karut, di antara dongeng-dongeng dan kenyataan, sehingga berkali-kali kebenaran ayat Al-Quran diliputi oleh lumut khurafat yang tidak masuk akal. Perkara ini berlaku apabila orang yang menafsirkan Al-Quran tidak menitik beratkan tentang kesahihan riwayat. Boleh berlaku macam tu. Kalau dimasukkan sekali riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat bahkan lagi teruk, jika dia masukkan sekali dengan riwayat-riwayat palsu, bukan sahaja Al-Quran, bahkan semua perkara, perkara agama, jika dicampur adukkan dengan riwayat-riwayat yang dhaif dan palsu, maka dia jadi karut. Sebab tu riwayat-riwayat dhaif yang bersangatan dan riwayat-riwayat palsu ini, dia merupakan musuh pada agama. Orang Islam kena bersihkan agama daripada riwayat-riwayat seumpama ni. Sekarang ni banyak orang edarkan esok satu Rejab. Betul? Esok satu Rejab. Banyak orang edarkan, siapa sampaikan berita kata esok satu Rejab, bebas daripada neraka. Bagi tahu kepada orang esok satu Rejab masuk syurga terus. Ya Allah, apa punya riwayat benda ni? Bahkan bulan Rejab tu tak ada keistimewaan khusus, melainkan dia bulan haram. Melainkan bulan Rejab adalah bulan yang dimuliakan. Nak kata bulan hari pertama dia dan sekian-sekian hari kedua dia, tak ada sama sekali. Tidak ada amalan khas pada bulan Rejab. Sama juga menyebut tentang kelebihan memberitahu masuknya bulan Rejab, tak ada datang daripada sumber yang sahih. Walaupun dalam dia buat poster tu ustaz sekian-sekian kata, kita tolak. Kerana tidak datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata apa-apa sahaja jika perkara agama jika dicampur dengan riwayat-riwayat yang daif yang bersangatan dan hadis-hadis palsu, maka jadi rosak agama. Gambaran agama jadi tak elok. Kemudian kata dia lagi, inilah yang dinamakan Israiliyat, iaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang Yahudi yang masuk Islam. Yang sangat terkenal ialah ni ada dua orang nama yang terkenal lah. Pertama dia kata Ka'bul Ahbar ataupun Ka'ab al-Ahbar. Ejaan dia Ka'ab, kaf ain ba, Ka'ab al-Ahbar, alif lam alif ha ba alif ra, Ka'ab al-Ahbar. Kalau baca sambung Ka'bul Ahbar. Dan Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, Wahab waw ha ba, waw ha ba, Wahab bin Munabbih, Munabbih mim nun ba ha, Munabbih. Ka'ab al-Ahbar ni dia bukan sahabat. Ka'ab al-Ahbar ni nama dia Ka'ab bin Mati'. Nama sebenar dia Ka'ab bin Mati' al-Himyari.
Nama dia Ka'ab bin Mati' Al-Himyari. Dia ni di kalangan tabi'i. Di kalangan tabi'i iaitulah orang yang tak sempat berjumpa dengan Nabi tetapi sempat berjumpa dengan sahabat. Dia Yahudi. Asalnya orang Yahudi. Dia masuk Islam dan dia pergi ke Madinah pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Umar tengok Ka'ab ni memang seorang yang luas maklumat dia tentang kitab-kitab lama. Kitab Taurat terutamanya, bahkan kitab Injil juga dia alim. Tahu tentang cerita-cerita lama, orang yang banyak maklumat tentang benda tu. Bahkan diceritakan Umar pun dengar dia cerita. Bila dia masuk Islam, dia berada di Madinah, Umar dengar dia cerita tu, kisah-kisah Nabi terdahulu yang sama dengan Al-Quran. Umar dengar, Umar tak bantah. Biasanya ni Umar ni dia takkan diam lah kan. Dia orang garang, orang cengeng, tegas. Kalau ada kebatilan dah tentu dia akan lawan, tak kira siapa pun. Tapi bila Ka'ab Al-Ahbar cerita ni, Umar ra'i dia. Umar dengar. Sebahagian ulama kata kerana Umar nak bagi dia lunak dengan Islam. Dan dalam para ulama tarajim yang memperkenalkan menceritakan tentang Ka'ab Al-Ahbar ni, kesemua para ulama kata wahasuna islamuhu, dan dia jadi Islam dia baik. Dia jadi orang Islam yang hebat lah. Jadi orang Islam yang hebat. Dia asalnya ahli Syam, orang Syam asalnya. Dia meninggal pada tahun 32 Hijriah. Yang penting dia bukan sahabat Nabi, dan sahabat Nabi banyak ambil cerita daripada dia. Cerita-cerita yang tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis, tapi sahabat cerita, kebanyakan ceritanya daripada Ka'ab Al-Ahbar. Kebanyakan yang dapat dari Ka'ab Al-Ahbar. Selain daripada Ka'ab Al-Ahbar, ada seorang lagi, iaitulah Wahab bin Munabbih ataupun Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih tabi'i juga. Wahab ibnu Munabbih tabi'i juga, tapi dia lebih muda daripada Ka'ab. Wahab ni pun katanya dia Yahudi juga. Dia belajar agama daripada Abdullah ibn Abbas dan beberapa sahabat yang lain, dan dia meninggal pada tahun 114 Hijriah. 114 Hijriah. Katanya dia lahir pada tahun 34 Hijriah di zaman Uthman. Wahab ibn Munabbih dia lahir pada zaman Uthman. Itu Wahab ibn Munabbih. Dua orang ni, tengok dia kata, keduanya orang Yahudi masuk Islam. Keduanya Yahudi masuk Islam dan mereka ada maklumat yang luas, maklumat yang banyak tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kata Buya Hamka, banyak membawa dongeng Israeliat itu. Yalah, sebahagiannya betul, sebahagiannya bukan betul. Nanti kita akan cerita. Yang penting mereka cerita apa yang mereka dengar daripada orang-orang terdahulu. Didengar oleh sahabat dengar cerita mereka berdua ni, lalu mereka salin dan riwayatkan. Apatah lagi oleh tabi'in. Kadang-kadang mereka salin dengan tidak memberi komentar, hanya semata-mata untuk bahan sahaja bagi kita yang datang di belakang. Sebenarnya tuan-tuan, kisah-kisah Yahudi ni, kita bukan, dia ada banyak kategori kisah Yahudi. Cuba tuan-tuan tengok, antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis Abdullah ibnu Amr, yang mana Nabi SAW bersabda, ballighu anni walau ayah. Kan kita biasa dengar hadis tu, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, kata Nabi. Kemudian Nabi kata, wa haddithu an bani Israil wala haraj. Sampaikanlah cerita dari Bani Israel, tak mengapa, Nabi kata. Maknanya boleh cerita. Sebab tu Umar biarkan Ka'ab Al-Ahbar, Wahab ibnu Munabbih, sahabat lain dengar cerita daripada mereka. Mereka dengar, mereka nilai apa-apa cerita yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, mereka tak bantah, mereka senyap, tak kata apa. Tapi kalau ada cerita yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, mereka akan bantah. Mereka akan bantah. Bantahan mereka itu manfaat untuk Ka'ab Al-Ahbar dan juga Wahab ibnu Munabbih. Bukan maksud tak boleh, bukan maksud semua cerita yang Ka'ab sampaikan, semua berita yang sampai daripada Wahab ibnu Munabbih semuanya dongeng, bukan maksud tu. Sebab Nabi sendiri, wahadithu an bani Israil wala haraj, ceritakan daripada Bani Israel, tak mengapa, Nabi kata. Kemudian Nabi kata, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja,
dia siap tempah tempatnya di dalam neraka, Nabi kata. Kemudian di dalam riwayat dalam Sunan Abi Dawud, di dalam Aunul Ma'bud, pensyarah dia sebut, wa qala Malik, Imam Malik kata tentang perkara ni, kata Imam Malik, wal murad jawazut tahadduts anhum bima kana min amrin hasanin amma ma ulima kadhbuhu fala. Ini perkataan Imam Malik. Imam Malik kata dalam Aunul Ma'bud sebut perkataan Imam Malik, yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ini ialah jawazut tahadduts anhum, boleh ataupun harus bercerita daripada mereka, ambil cerita daripada orang Yahudi, sampaikan, tak salah, bukan satu kesalahan. Bima kana min amrin hasan, kalau benda itu termasuk dalam perkara yang baik, tak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tak bertentangan dengan hadis Nabi, tak salah, maka benda itu baik, ada unsur pengajaran, kita jangan tolak. Kemudian kata Imam Malik, amma ma ulima kadhbuhu fala. Adapun kalau kita tahu cerita tu cerita tipu, maka tak boleh cerita daripada, tak boleh riwayatkan riwayat mereka, tak boleh. Jadi tak salah lah riwayatkan perbuatan sahabat tu, taklah cacat apa pun. Dan sebenarnya Omar ada bantah perbuatan Ka'ab al-Ahbar, iaitulah peristiwa Omar tawan semula Baitul Maqdis. Apabila Omar nak dirikan musalla, Omar tanya dekat Ka'ab al-Ahbar, nak buat musalla kat mana? Ka'ab al-Ahbar kata, buat di depan ke di belakang? Saya ingat di depan kot, di depan sakhrah, di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Omar kata, wahai orang, Omar kata, kamu dah terpengaruh dengan maklumat Yahudi, Omar kata. Lalu Omar tak buat di depan, Omar buat di belakang. Kerana orang Yahudi mengagungkan sakhrah tu, dia suruh buat di belakang, tak saya. Lalu Omar buat di depan musalla tu kerana tak setuju dengan pendapat Ka'ab al-Ahbar. Teguran daripada Omar. Sahabat ni orang yang begitu alim, menghafaz Al-Quran, tahu perkara yang mana satu benda yang betul, mana satu perkara yang hak, dan sahabat tahu mana satu palsu dan salah. Maka kalau sahabat Omar biarkan Ka'ab al-Ahbar, Wahab ibn Munabbih, sahabat dengar daripada Wahab ibn Munabbih, sahabat dengar daripada Ka'ab al-Ahbar cerita-cerita tentang Bani Israel yang Ka'ab cerita, yang dia baca daripada kitab-kitab lama dulu, maka menunjukkan perkara itu bukan semuanya dikira sebagai dongeng. Maka kata Buya Hamka, terhadap bahagian ini pentafsir hendaklah berhati-hati. Yang ini betul. Bahagian kisah orang dahulu ni memang orang yang nak tafsirkan Al-Quran, nak huraikan Al-Quran, dia kena ambil langkah berhati-hati. Tidaklah mengapa kalau satu riwayat yang bukan sahih, kena tekankan di situ, tidaklah mengapa kalau satu riwayat yang bukan sahih dari Nabi ditinggalkan sahaja. Bahkan sebenarnya sepatutnya kita tinggalkan kalau riwayat itu tidak sahih. Kerana riwayat tentang umat terdahulu termasuk dalam perkara-perkara ghaib. Kalau riwayat itu tak sahih, kenapa kita nak terima? Apatah lagi riwayat itu datang daripada riwayat yang daif, yang bersangatan, dan riwayat-riwayat yang palsu. Kita kena tolak benda tu. Dan kata dia, tidaklah mengapa kalau dibatalkan riwayat-riwayat yang tidak masuk akal. Ini kalau riwayat itu tidak sahih, betul, dia bertentangan dengan akal, kita tolak kalau riwayat itu tidak sahih. Tetapi kalau dimaksudkan kepada riwayat yang sahih, kita tak setuju. Kena terima, wajib terima riwayat sekalipun tak masuk akal. Bukan tak masuk akal tu semesti, macam saya ulang banyak kali dalam kuliah ni kan, tak masuk akal tu disebabkan kecetekan ilmu kita, ilmu yang kita ada pada ketika itu terhad. Jadi kita tak boleh kata tak masuk akal. Dan tidak dipedulikan kalau tidak sesuai sama sekali dengan maksud Al-Quran. Samalah kalau riwayat yang dhaif kita tolak. Kalau dia tak masuk akal, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, wajib kita tolak. Tapi kalau riwayat yang sahih, kita terima. Kalau kita nampak macam bertentangan dengan Al-Quran, kita tawakuf, kita berhenti, tak tahu, wallahu a'lam. Bukan kita tolak. Gunanya, tujuannya ialah untuk membentras pengaruh tafsir-tafsir yang telah beredar dalam masyarakat kita, yang dijadikan alat untuk mengasyikkan orang mendengar tabligh oleh sesetengah guru yang tidak bertanggungjawab. Ini betul kata dia ni. Sebahagian orang, dia cerita apa sahaja yang dia dapat daripada kitab tafsir, sehingga cerita-cerita yang karut. Dalam masyarakat kita masyhur cerita tentang apa, dunia duduk atas tanduk lembu lah. Itu memang itu wajib tolak, wajib kita tolak. Cerita tentang apa, Harut dan Marut kononnya
beriman kemudian kufur lalu diazab, malaikat boleh kufur pula. Ternyata bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah, buat apa yang disuruh. Tiba-tiba cerita kita, habaq kata malaikat kufur, hanya tergoda dengan seorang perempuan. Oh, yang ini satu tomahan yang dahsyat. Demikian juga cerita kononnya Nabi Sulaiman dengan apa? Sang kacil. Nabi Sulaiman pakai tali pinggang. Macam asalnya rimau tu asalnya tak ada belang. Tapi macam mana saya ingat waktu saya kecil-kecil tu, guru Quran duk mengajak, ialah mereka nak bagi maklumat agama apa rimau tu mulanya tak belang, tapi belang tu disebabkan dipukul oleh Nabi Sulaiman, sampai sekarang berbelang Nabi Sulaiman. Harimau. Kemudian tali pinggang Nabi Sulaiman, apa dia tali pinggang Nabi Sulaiman? Ulat sawa. Ulat sawa tu tali pinggang Nabi Sulaiman. Apa lagi lah, saya pun ingat-ingat lupa. Jadi cerita-cerita yang macam tu, akhirnya kita waktu kita zaman tu kita rasa macam Nabi Sulaiman ni tugas dia dengan binatang. Cerita dia dengan binatang macam tu. Jadi perkara tu termasuk dalam benda yang seperti macam memperlekehkan tugas Nabi, kedudukan Nabi. Maka benda yang seperti ini kita tolak lah. Kita tolak. Banyak lagi lah cerita-cerita yang lain yang termasuk di dalam benda-benda karut yang mesti kita tolak. Kenapa kita tolak? Kerana tak ada hadis sahih dan dia bertentangan dengan Al-Quran dan akal, maka kita tolak. Tapi kalau kalau hadis sahih, kita kata terima, betul. Dan kata dia lagi, pentafsir bersedia dituduh keluar dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya ingat Buya Hamka. Buya Hamka kata, saya ingat dia maksudkan dia ni, pentafsir bersedia dituduh keluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah kalau dibatalkan riwayat yang tidak masuk akal itu dipandang salah oleh golongan-golongan yang hanya menjadi budak dari tafsir-tafsir yang semacam itu. Mahal buah Buya Hamka ni. Mahal buah dia. Maknanya di zaman dia dahulu dah dituduh berbeza dengan orang lain, tolak benda-benda karut, dituduh sebagai keluar daripada Ahli Sunnah. Samalah dengan zaman kita ni. Zaman kita sekarang ni masih menerima tuduhan-tuduhan yang sama. Berbeza sikit dengan orang lain, hari ini hadis ni palsu, sekian-sekian palsu, dituduh sebagai sesat. Saya ada satu grup, saya tak tahu ada orang masukkan grup tu, nama saya dalam grup tu, saya tak tahu. Saya pun forward lah bahan-bahan saya. Salah satu tiba-tiba saya ingat dalam minggu lepas, saya forward ada orang buat masuk tentang hadis Rejab tadilah. Siapa yang cerita tentang bulan Rejab masuk syurga. Saya sebut hadis palsu, saya kata. Hadis palsu. Ada seorang hamba Allah tu, dia admin grup tu. Dia kata, siapa bin Sahak ni? Dia tanya kat saya lah. Saya dalam web saya bin Sahak. Siapa bin Sahak ni? Saya tak jawab, saya tak layan lah. Saya kata, dalam hati saya bukan saya yang masuk grup tu. Kalau hampa rasa sesuai, hampa kekaikan aku. Kalau hampa rasa tak sesuai, remove saya daripada grup tu. So dia kata, nampak macam berbeza dengan Ahlu Sunnah. Saya baru nak type apa dia berbeza tu. Dia pun terus sambungkan. Dia kata apa? Dia kata kerana di dalam web tuan ada sebut tentang larangan berlebihan dalam memuji Nabi. Itu sebab saya bukan ahli sunnah. Astaghfirullahalazim. Larangan berlebihan dalam memuji Nabi ni, Nabi SAW sendiri yang sebut, wala tutruni kama atratal yahuda kama atratal bani Israel al-Masih. Jangan hampa semua, Nabi sebut la tutruni. Tutruni dari perkataan itra. Itra tu berlebihan, memuji lebih pada makam yang sebenar. Kepujian yang layak Nabi terima. Nabi yang sebut, hadis Nabi. Bukan saya kata. Tiba-tiba saya nampak bukan ahli sunnah. Kalau Abi tu ahli sunnah, hampa ikut siapa? Hadis tu hadis Nabi. Dalam web saya tu saya terang huraikan maksud hadis tu. Saya kata pulang penilaian admin, nak rasa saya sesuai. Kalau saya rasa saya ahli sunnah dan bermanfaat, biarlah saya duduk dalam grup tu. Kalau rasa macam saya ni menyesatkan, remove saya. Saya tak sempat nak type habis, dia remove saya. Saya kata tak apa. Dia remove saya keluar daripada web tu. Maknanya bukan zaman sekarang lah tuan-tuan. Saya tengok dia punya apa gambar apa semua, tengok macam orang mengaji agama. Tapi macam itulah yang berlaku zaman sekarang ni. Tuduhan kepada orang ni keluar daripada sunnah sekian-sekian bukan baru. Bahkan Buya Hamka, orang Melayu yang dahulu telah mula dituduh sebagai terkeluar daripada ahli sunnah dan seumpamanya, hanya kerana nak membersihkan maklumat-maklumat berkaitan agama. Dituduh bukan ahli sunnah. Tapi kata dia,
penafsir bersedia dituduh keluar dari ahli sunnah. Kira Buya Hamka ni hero lah, pahlawan. Kira dari sudut pemikiran ni dia seorang pahlawan, dan ternyata dia memang pahlawan, dia hero. Dia dipenjara, dan sebenarnya ditulis tafsir ni di dalam penjara. Ditulis tafsir ni di dalam penjara ketika dia dipenjara. Dan Buya Hamka ni antara tuduhan dia sehingga dia dipenjara antaranya iaitulah bersubahat dengan Malaysia untuk gabungkan Indonesia dengan Malaysia. Sebab tu berlaku konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Saya ingat waktu tu Soekarno kan? Soekarno tuduh dia ada perancangan dengan Malaysia untuk satukan Malaysia dengan Indonesia. Sedangkan ketika itu Indonesia dengan Malaysia tak elok, duk berkelahi. Itu antara salah satu sebab dia dipenjarakan, dengan sebab-sebab yang lain. Kemudian kata dia lagi, barangkali timbul pertanyaan mengapa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tabi'in juga riwayat yang demikian, atau tabi'in menyalin juga riwayat yang demikian dengan tidak ada pertimbangan mereka sendiri atas benar atau tidaknya. Ialah kerana Rasulullah pernah memesan bahawa kalau mereka mendengar kisah dari ahlu kitab itu, dengarkan sahajalah, jangan diakui kebenarannya dan jangan pula segera didustakan. Itu ada hadis Nabi sebut dalam riwayat yang lain. Nabi kata, idza haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jika ahli kitab ada menceritakan sesuatu kisah kepada kamu, jangan kamu kata benar dan jangan kamu kata tipu. Tapi dalam hadis yang lain Nabi kata, hadithu an bani Israel wala haraj. Cerita daripada Bani Israel tu tak ada masalah. Ceritakanlah kisah-kisah daripada Bani Israel itu, tak ada masalah selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka jauh lebih aman jika ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah itu kita turuti bagaimana adanya di dalam Al-Quran itu sahaja. Ini pandangan Buya Hamka. Tak salah kalau kita tak nak terima riwayat Bani Israel disebabkan Nabi, Al-Quran dan hadis tak cerita, lalu kita pun tak nak terima. Itu tak masalah, itu pendirian kita. Pendirian itu kita nampak dipilih oleh Buya Hamka dengan sedikit analisis menurut tanggapan sendiri, dengan catatan bahawa analisis itu pun barangkali benar, barangkali salah. Kita tak kata Buya Hamka, kita tolak kisah Bani Israel, kemudian kita buat kajian kita buat pandangan kita dengan kita berikan penekanan kajian kita itu bukan final lah, bukan benda yang pasti kebenaran dia. Sebab yang dimaksudkan dengan segala kisah dalam Al-Quran itu bukanlah perincian kisah, melainkan tersebut di dalam Al-Quran sendiri, sebagaimana tersebut di dalam surah Yusuf pada ayat 111, iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam kisah orang-orang itu, yakni orang-orang terdahulu, adalah untuk pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai inti fikiran. Yang ini kisah-kisah terdahulu bukan yang pentingnya perincian kisah, tetapi sudut ataupun arah yang boleh diambil pengajaran daripada kisah tersebut. Itu yang lebih penting. Bukanlah ia dongeng yang dibuat-buat, melainkan membenarkan apa yang telah terdahulu daripadanya dan penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat untuk kaum yang beriman. Begitu jelas dimaksudkan Allah menerangkan kisah-kisah sebagai wahyu, bukan untuk dongeng yang dibuat-buat. Artinya bukan cerita roman atau bukan cerita roman. Cerita cinta kot ni. Betul? Cerita roman, cerita cinta kot, perasaan-perasaan apa semua. Atau mitos laksana cerita Ramayana dan Mahabharata. Namun apabila pentafsir melihat beberapa tafsir, di antaranya tafsir Al-Khazin, bertemulah banyak tambahan yang telah membelokkan tujuan kisah Al-Quran daripada untuk pengajaran dan petunjuk menjadi dongeng-dongeng yang disedari atau tidak telah mengotori Al-Quran. Dia sebut sedemikian. Tujuan dia tolak tu macam itulah, nak membersihkan kisah-kisah yang nampak seperti merosakkan gambaran sebenar ataupun tujuan sebenar kisah itu dinyatakan dalam Al-Quran. Itulah martabat pertama dari tafsir, kata dia, iaitulah menerangkan, yang saya faham daripada perkataan dia ni, iaitulah menerangkan Al-Quran itu terang tentang hukum akal, kedua terang tentang akidah, ketiga tentang kisah-kisah terdahulu. Itu tujuan pertama dalam penafsiran. Untuk tahu semua tu dengan rujuk hadis yang diterangkan,
dia terangkan macam mana martabat-martabat untuk merujuk atau menerangkan 3 kumpulan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun martabat kedua, wallahu taala a'lam, insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Tuan-tuan ada soalan nak tanya? Dipersilakan. Ada apa soalan? Kitab tafsir tak melalui penafisan. Penafisan dia ada, penafisan ni dia berlaku tahqiq di kalangan ulama. Sebahagian ulama bila mereka mari kemudian mereka buat tahqiq, mereka buat ta'liq, itu tujuan dia penafisan itu. Ulama menilai semula. Ada tafsir Ibn Katsir ada dibuat tahqiq. Dah keluar, dah ramai orang baca apa semua. Kemudian ulama kemudian datang baru dengan inisiatif dia sendiri dia nak nilai semula. Ada menilai balik riwayat-riwayat. Tapi kalau macam kitab-kitab tafsir besar tu siapa mampu buat? Kerja yang barangkali kalau buat sampai mati tak habis tak siap. Kalau orang sekarang nak buat, melainkan dia kena buat tim. Saya tak tahu ada ke tidak semua tafsir, tapi memang ada kerja tu dibuat. Contoh macam tokoh orang kita sendiri, AJK, salah seorang AJK Fatwa Perlis, Dr. Najib, dia menilai semula kisah-kisah Israiliyat dalam kitab tafsir Tabari kalau tak silap saya. Itu pun tak habis satu tafsir. Saya ingat jilid-jilid tertentu saja. Dapat PhD dari Mekah. PhD dia, kedoktoran dia, kajian semula, menilai semula riwayat-riwayat Israiliyat yang ada dalam kitab tafsir. Tak ada orang perempuan dalam ilmu tafsir. Saya pun tak pastilah, tak berani nak kata tak ada langsung, tapi saya pun tak ada maklumat mana-mana ulama tafsir dari kalangan perempuan. Adakah tak layak atau semua? Dia barangkali wallahu alam kecenderungan. Umat Islam dahulu ni orang perempuan mereka kecenderungan mereka ke arah lain. Ada orang alim di kalangan orang perempuan. Aisyah tu sendiri orang yang alim tafsir, alim fiqh, alim semua ilmu. Aisyah isteri Rasulullah. Ada, tapi tak ada setakat saya tak jumpalah kitab tafsir ditulis orang perempuan, tak jumpa. Tak ada, adakah tak ada? Wallahu a'lam, tak berani nak cakap. Kerana Islam sama sekali tak pernah sekat benda tu. Islam sama sekali tak pernah kata orang perempuan tak boleh menafsirkan Al-Quran. Tak, sama sekali tak kata macam tu. Tapi itulah dia punya kecenderungan umat zaman dahulu ataupun orang perempuan umat zaman dahulu, mereka fokus mereka ke dari sudut lain. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Kuliah minggu hadapan insyaAllah, kuliah tafsir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.